Adakah perlu anak-anak ni telinga mereka dicuci dan dibersihkan? Dan ada pula setengah kata jangan, kan? Ada pula setengah kata oh perlu, memang kena bersihkan. Okey. Sebenarnya ibu bapa ataupun parents ada bertanyakan pada saya, adakah perlu anak-anak ni telinga mereka dicuci dan dibersihkan? Dan ada pula setengah kata jangan, kan? Ada pula setengah kata oh perlu, memang kena bersihkan. Okey. Sebenarnya permasalahan tahi telinga ataupun kita panggil dalam istilah bahasa Inggerisnya wax. Okey, adalah satu selalu sentiasa berkumpul dalam telinga kita. Sepatutnya wax atau tahi telinga ni tak perlu diusik pun, tak perlu diganggu, tak perlu dikacau pun dengan cara mengorek, dengan cotton bud ke, dengan besi ke, apa jua cara sekalipun. Okey, kalau sekiranya parent tu nampak ada kotoran di bahagian luar kawasan telinga, hanya kawasan luar sahaja yang dibersihkan. Jangan sekali-kali memasukkan apa-apa alat ke dalam saluran telinga kerana ada berisiko untuk berlaku pelbagai masalah. Contohnya, yang pertama bila kita panggil sebagai impacted wax, atau di mana tahi telinga atau wax itu tadi dia akan masuk ke dalam dan sampai satu tahap dia tak boleh nak keluar dah. Dan lama-lama dia akan jadi keras, menyebabkan tahi telinga tu berkumpul di dalam telinga dan susah nak keluar dengan cara tersendiri. So ini menyebabkan anak selalunya akan berasa sakit sekiranya terlalu banyak. Kedua, menyebabkan pendengaran anak-anak akan terjejas. Okay. Yang kedua, sekiranya penggunaan alatan mengorek telinga tu menggunakan contohnya besi, kayu dan sebagainya, ini akan menyebabkan risiko di mana saluran telinga tu akan tercedera, menyebabkan luka, pendarahan dan juga bengkak. Dan boleh juga menyebabkan jangkitan kuman pada saluran telinga. So sebaik-baiknya janganlah dikorek telinga-telinga anak-anak tu. Kalau nampak terlalu kotor, hanya dibersihkan di kawasan luar sahaja. Dan ada caranya. Macam mana caranya? Guna cotton bud dan celupkan dengan baby oil, okey, ataupun minyak lah, untuk bersihkan kawasan di sekitar cuping telinga sahaja. Okey, tanpa perlu memasukkan alat tersebut ke dalam saluran telinga untuk mengelakkan pelbagai implikasi lah dan kecederaan dan sebagainya. Penggunaan cotton bud ni memang kita sarankan, mana-mana doktor bahagian telinga atau pakar ENT pun menyarankan agar amalan menggunakan cotton bud ni dan untuk mengorek telinga dielakkan, sebab biasanya dia akan, sebab telinga kita hanya ada satu saluran masuk dan keluar sahaja. Di penghujung saluran telinga tu ada gegenang telinga, dan apabila wax tadi atau tahi telinga tadi sudah masuk ke dalam dan menghampiri kepada gegendang, dia memang tak boleh nak keluar sendiri. So inilah yang saya sebutkan tadi mengakibatkan satu situasi di mana kita panggil impacted wax. Okey, sepatutnya tahi telinga atau wax ni boleh dia akan keluar sendiri, sebab dalam saluran telinga kita ni ada satu mekanisme yang sentiasa menyapu keluar tahi telinga atau wax ni tadi. Okey, sekiranya mekanisme ini diganggu dengan cara kita menolak masuk wax tu tadi ke dalam telinga jauh lebih dalam, maka mekanisme pembersihan telinga secara natural ini akan terjejas. Dan inilah mengakibatkan pelbagai jenis masalah yang banyak saya jumpa juga di klinik-klinik saya. Ada yang parent datang cakap anak tak dengar, ada parent datang cakap bila di dalam kelas tak faham apa yang cikgu ajar, dan pembelajaran akademik semua semakin merosot. Dan ada pula yang datang dengan keadaan telinga sakit, tak boleh tidur waktu malam. Ada juga yang datang dengan keadaan telinga berdarah, dan pelbagai jenis masalah. Dan apabila saya buat pemeriksaan di klinik, memang sah dan sahih, disebabkan kerana tahi telinga atau wax tadi sudah masuk terlalu jauh ke dalam dan dah mula mengeras, yang kita sebut sebagai impacted wax tadi. Jadi tak heranlah jika ada berlaku apa-apa blockage atau tersumbat di sepanjang saluran telinga tadi, akan menyebabkan pendengaran anak-anak terjejas,
dan mengganggu prestasi akademik anak-anak juga, sebab anak-anak ni tak boleh mendengar dengan baik. Bila tak dapat mendengar dengan baik, dia tak dapat fokus pada pelajaran di sekolah, dan kadang-kadang bila di rumah juga mak dan ayah panggil pun mereka tak boleh nak respon dan sebagainya kan. So pendengaran anak-anak akan terjejas. Di samping sebab-sebab lain lah seperti jangkitan kuman dan sebagainya yang saya sebutkan tadi.